Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajiah binti Abdul Rashid akan membentangkan penulisan akademik 2. Tajuk perbezaan kecerdasan emosi terhadap kepimpinan kendiri pelajar MRSM yang mengikuti kem kepimpinan berdasarkan jantina. Dalam tajuk ini bertujuan untuk menentukan perbezaan kecerdasan emosi terhadap kepimpinan kendiri pelajar MARA yang mengikuti kem kepimpinan Young Apprentice Leadership iaitu YALE di Pusat Kepimpinan MARA Puskep Lenggong Perak. Kajian ini membincangkan konsep kecerdasan emosi, kepimpinan kendiri dan kemudian menggunakan model persamaan struktur untuk mengkaji kesan kecerdasan emosi terhadap kepimpinan kendiri dan interaksi antara subdimensi konsep-konsep ini. Peserta adalah terdiri daripada pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang memegang jawatan tertinggi di sekolah. Peserta yang terpilih mengikuti kem mestilah mempunyai kualiti kepimpinan yang membolehkan mereka bekerja secara bebas, mengawal selia sendiri, berempati dengan orang lain, mengambil inisiatif, memahami tanggungjawab mereka dan membuat keputusan yang baik. Hanya pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan emosi dan kepimpinan kendiri yang tinggi mempamerkan ciri-ciri ini. Okey, jumlah persempelan digunakan, data dikumpulkan melalui tinjauan dalam talian dan pautan dihantar melalui kumpulan WhatsApp program. Maklum balas yang diterima diperolehi daripada 57 peserta yang telah mengikuti Young Apprentice Leadership. Hasil daripada kajian ini dapat dirumuskan bahawa kecerdasan emosi mempunyai kesan positif dan ketara terhadap kepimpinan kendiri. Okey, kata kunci iaitu kecerdasan emosi, kepimpinan kendiri, yang apprentice leadership dan kem kepimpinan. Kita pergi kepada pengenalan. Kecerdasan emosi merupakan kebolehan untuk melihat, memahami dan menganalisis maklumat yang ditakrifkan oleh Meyer dan rakan-rakan pada 2011. Kecerdasan emosi membolehkan seseorang untuk memahami perasaan dirinya dan perasaan orang lain serta mengarahkan perasaan ini. Solvay and Meyer 1990. Okey, kecerdasan emosi merujuk kepada kebolehan untuk melihat, memahami dan menganalisis maklumat ini. Meyer dan rakan-rakan 2011 beremosi kecerdasan merangkumi kuasa seseorang untuk memahami kedua-dua perasaannya dan perasaan orang lain serta mengarahkan perasaan ini. Solvay and Meyer juga 1910, kecerdasan emosi ditekankan sebagai mustahil keperluan kepimpinan. Goldman 2019. Namun begitu, kepimpinan bukan sahaja tentang mengarahkan dan memotivasikan orang lain seperti yang dinyatakan oleh Mans and Sims 2001. Ia juga bermakna membantu orang lain untuk mendedahkan kualiti kepimpinan kendiri mereka. Kepimpinan kendiri ditakrifkan oleh D'Intino dan rakan-rakan 2007 sebagai satu proses pengaruh kendiri di mana kebolehan pencapaian seseorang. Kepimpinan kendiri lebih cenderung untuk terlibat dalam tingkah laku inovatif di tempat kerja. Kamali, Mitter and Westberg 2006. Dan kepimpinan kendiri mewakili proses pengaruh kendiri yang melibatkan hala tuju diri dan motivasi diri. Oleh DiLillo and Houghton 2006, Mans and Nick 2004. Masalah yang terdapat di dalam kajian ini. James and Bean 1996 menyatakan bahawa keinginan untuk dicabar, ketabahan untuk menyelesaikan masalah, kebolehan membuat pertimbangan kritikal, kesediaan untuk membina hubungan baru dan keberanian untuk menyatakan apa yang anda fikirkan dengan lantang adalah semua sifat pribadi yang memimpin kepada kualiti kepimpinan. Kedua, sistem pendidikan MRSM sedia ada sentiasa memandang serius pelaksanaan aktiviti core curriculum dan juga aktiviti akademik. Tetapi keadaan sebenar adalah sebaliknya. Malah aktiviti luar bilik darjah sering dilihat serong. Ketiga, berdasarkan apa yang berlaku pada masa lalu, ibu bapa dan masyarakat melihat kejayaan akademik sebagai ukuran terpenting kejayaan seseorang pelajar hari ini, bukannya kejayaan peribadi.
keempat, individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang lemah menghadapi beberapa kesukaran dalam menguruskan isu berkaitan tekanan. Fakta ini disokong oleh kajian berbeza yang mencadangkan berkaitan yang kuat antara tekanan dan kecerdasan emosi. Sharma dan Karma 2016. Kajian ini adalah mengenal pasti perbezaan kecerdasan emosi peserta kem kepimpinan berdasarkan jantina lelaki dan perempuan. Kedua, mengenal pasti perbezaan kepimpinan kediri peserta kem kepimpinan berdasarkan jantina lelaki dan perempuan. Kajian pula. Pertama, adakah terdapat perbezaan kecerdasan emosi peserta kem kepimpinan berdasarkan jantina? Hipotesis kedua, adakah terdapat perbezaan kepimpinan kediri peserta kem kepimpinan berdasarkan jantina? Kajian literatur. Kecerdasan emosi ialah Meyer 1990, kecerdasan emosi telah menjadi semakin popular bagi mengenal pasti dan membangunkan pemimpin yang berkesan. Ia ditarikkan sebagai subset kecerdasan emosi yang melibatkan keupayaan untuk memantau perasaan dan emosi sendiri dan orang lain untuk mendiskriminasi antaranya dan menggunakan maklumat ini untuk membimbing pemikiran dan tindakan seseorang. Kedua, kecerdasan emosi telah menjadi konstruk yang semakin popular untuk mengenal pasti pemimpin yang berpotensi berkesan dan dapat membangunkan kemahiran kepimpinan yang berkesan. Palmer, Wall, Burgess and Stock 2001. Kecerdasan emosi ialah kemahiran berhubung dengan keupayaan untuk memahami perasaan kita sendiri dan orang lain. Pengurus emosi, berempati dan motivasikan diri sendiri. Goldman G. 2015. Kendiri pula. Wilson and Bullitt 2022, kepimpinan kendiri ialah proses di mana individu mengawal tingkah laku mereka khususnya dari strategi dan pengarahan yang mereka inginkan. Strategi kepimpinan kendiri dikelaskan kepada 3 kumpulan, iaitu strategi memfokuskan tingkah laku, kedua strategi corak pemikiran yang membina, ketiga strategi ganjaran semula jadi. Menurut Nick dan Holton 2006, Anderson dan Prusia 1997, Mann 1986 berpendapat kepimpinan kendiri adalah satu proses di mana individu mengawal tingkah laku mereka dengan strategi tertentu dan mengarahkan mereka ke arah yang mereka mahu. Practice Leadership Yale pula. Pembinaan pelajar di setiap MRSM merupakan salah satu program utama yang menjadikan prospek utama dalam perancangan pengurusan MRSM saban tahun kerana ianya melibatkan proses pembentukan nilai kepimpinan dan diri pelajar. Dalam diri pelajar melalui Badan K Pelajar BWP, Lembaga Disiplin Pelajar LDP, Pembimbing Rakan Sebaya PRS dan banyak lagi inisiatif dalam konteks kepimpinan pelajar MRSM ini. Kedua, program ini mengandungi pelbagai aktiviti fizikal yang terdiri dari modul pembangunan karakter kepimpinan, latihan dalam kumpulan, aktiviti kemahiran tali, berkarya, ekspedisi, berbasikal, navigasi, perkhemahan, ikhtiar hidup, ikatan dan paintball. Ketiga, daripada pelaksanaan aktiviti tersebut dapat memberi kesan dan hasil secara langsung seperti meningkatkan kecergasan fizikal, psikomotor, membangunkan kemahiran dan pengalaman hidup kognitif, memperoleh pengalaman dan kemahiran aktiviti luar, merasai pencapaian diri dan refleksi kendiri efektif. Kajian ini pula, bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kaedah tinjauan. Menurut Chua 2006 dan Muhammad Najib 1999, kajian tinjauan merupakan salah satu kaedah kajian yang popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam pengajian sains sosial dan pendidikan bagi mendapatkan pandangan subjek terhadap sesuatu isu dan masalah. Kedua kajian yang tergolong dalam kategori kajian tinjauan kuantitatif ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana perbezaan kecerdasan emosi terhadap kepimpinan kendiri pelajar MRSM yang mengikuti kem kepimpinan berdasarkan jantina. Dalam kajian ini, populasi sasaran adalah terdiri daripada 57 orang peserta yang terdiri daripada 25 peserta lelaki dan 32 peserta perempuan yang menyertai kem Young Apprentice Leadership Yale di Pusat Kepimpinan Pelajar Mara Puskep di Lenggong, Perak. Pemilihan mereka sebagai responden kajian akan memberi respon kepada aspek yang hendak dikaji. Kumpulan sasaran peserta program ini adalah terdiri daripada Badan Kepimpinan Pelajar BKP MRSM. Instrumen yang digunakan ialah
terdiri daripada soal selidik. Dalam kajian ini, terdapat 2 soal selidik yang digunakan. Pertama ialah Emotional Intelligence Questionnaire yang terdiri daripada 29 item yang perlu dijawab. Yang kedua, Reverse Self Leadership Questionnaire terdiri daripada 9 item yang perlu dijawab. Data pula. Kaji meminta kebenaran daripada Ketua Pusat Kepimpinan Pelajar Mara Pusket Lenggong, Perak untuk melakukan kajian. Seterusnya, bagi kajian rintis, subjek yang dipilih adalah peserta yang telah mengikuti ke Camp Year sebelum ini. Ketiga, pengkaji meminta bantuan pegawai sukan di Pusket untuk memberi link borang soal selidik dalam grup Telegram bersama peserta Year. Analisis data. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan komputer. Program yang digunakan ialah Statistical Package for Social Science SPSS version 29.0. Analisis data yang digunakan adalah t-test, di mana hipotesis yang dicari adalah pertama, adakah terdapat perbezaan kecerdasan emosi peserta kepimpinan berdasarkan jantina. Kedua, adakah terdapat perbezaan kepimpinan kendiri peserta kem kepimpinan berdasarkan jantina. Boleh percayaan dan kesahan. Selidik digunakan dalam kajian sebenar, ia perlu disahkan dan kebolehpercayaannya untuk mengukur konstruk mesti dipastikan. Ini sangat penting kerana ia menentukan kualiti instrumen Chamberlain and Westerstein 2018. Salah satu cara untuk menguji kebolehpercayaan instrumen yang dibina adalah dengan menjalankan kajian sebelum kajian sebenar dijalankan. Kajian rintis boleh dijalankan ke atas beberapa orang responden terlebih dahulu sebelum diberikan kepada responden sebenar. Kebolehpercayaan instrumen ditentukan dengan menjalankan kajian penyelidikan ke atas 30 orang pelajar yang telah mengikuti kursus Young Apprentice Leadership Year sebelum ini. Hasil kajian rintis kemudiannya dianalisis menggunakan Alpha Acrobat melalui perisian Statistic Package for the Social Science SPSS version 29.0. Didapati bahawa kebolehpercayaan perkali Alpha Acrobat untuk soal selidik kecerdasan emosi ialah 0.81 dianggap baik. Terdapat 29 item soalan bagi soal selidik kecerdasan emosi. Untuk soal selidik kepimpinan kendiri pula yang mempunyai 9 item soalan, analisis Alpha Acrobat telah dilakukan dan didapati bahawa kebolehpercayaan perkali Alpha adalah 0.71. Kajian. Kekurangan sokongan dan kerjasama daripada responden dalam proses pengumpulan data. Peratus pengembalian borang soal selidik hanyalah 33.5% sahaja dalam proses pengedaran borang soal selidik Google Form. Pengkaji telah memberi masa selama sebulan kepada semua responden untuk memberi maklum balas. Kedua, di samping itu, kekangan lain yang dihadapi pengkaji dalam kajian ini adalah seperti proses penghasilan kajian literatur. Kekangan yang dihadapi disebabkan oleh kekurangan bahan rujukan yang berkaitan dengan topik kajian. Kajian yang diperolehi kajian ini ialah analisis yang diukur melalui kekerapan, peratus min dan sisihan piawai digunakan untuk menjelaskan kajian bagi mengenapasi perbezaan kecerdasan emosi terhadap kepimpinan kendiri pelajar MRSM yang mengikuti kem kepimpinan berdasarkan jantina. Huraian hasil dapatan analisis deskriptif dan dijelaskan kepada dua bahagian bagi menjawab persoalan pertama dan kedua kajian. Semua data yang diperolehi dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science SPSS version 29.0. Dalam kajian ini, ujian T tidak bersandar digunakan. Dan kajian pula menguji perbezaan antara dua pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar, iaitu kepimpinan kendiri dan kecerdasan emosi berdasarkan jantina. Dalam setiap pemboleh ubah terdapat subdimensi bagi kecerdasan emosi daripada 4 subdimensi, iaitu persepsi emosi, menggunakan emosi, menguruskan berkaitan emosi diri dan lain-lain pengurusan emosi. Daripada analisis data yang telah dijalankan mengikut aspek setiap pemboleh ubah, menurut hasil kajian Al-Abdul Baqi dan rakan-rakan 2019 dan Vance rakan-rakan 2017 dan Sun 2015 telah mendedahkan bahawa kecerdasan emosi mempunyai kesan positif terhadap kepimpinan. Kajian pula, kajian ini dilihat mempunyai implikasi positif terhadap pembangunan dan pengurusan kepimpinan pelajar. Ia adalah medium untuk mengenapasi keupayaan setiap pelajar untuk menganalisis sendiri keupayaan mereka dalam memimpin pelajar lain.
Tambahan pula, kepentingan kecerdasan emosi tetap pada keupayaan untuk mencirikan kesedaran diri dan ekspresi sikap seseorang pemimpin, yang seterusnya membantu mereka memahami orang lain dalam situasi sosial. Tinjauan ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menentukan tahap persepsi pemimpin pelajar dalam setiap badan pelajar apabila menilai kemahiran kepimpinan dan tahap kendiri. Ia juga cuba mengukur tahap kepimpinan pelajar daripada 4 faktor penting untuk menjadi pemimpin yang berkualiti dan boleh dipercayai. Seterusnya, program ini akan memberi manfaat dalam jangka masa panjang kerana ia akan membentuk pelajar menjadi pemimpin dalam kedua-dua domen rohani dan jasmani, membantu membentuk disiplin dan kemahiran insaniah. Kejayaan penggunaan kedua-dua modaliti pengajaran dan pembelajaran ini banyak bergantung kepada elemen kepimpinan diri dan kecerdasan emosi. Adalah kesimpulan daripada kajian ini. Tahap kecerdasan emosi dan kepimpinan diri peserta yang mengikuti kem kepimpinan yang Apprentice Leadership Yale adalah tinggi. Selain itu, terdapat hubungan signifikan yang positif antara kecerdasan emosi dan kepimpinan diri dalam kajian ini. Keadaan ini bermakna semakin tinggi kecerdasan emosi, semakin tinggi kompetensi kepimpinan. Perubahan sampel dalam kajian ini. Hasil kajian ini secara signifikan memberi sumbangan kepada sistem pendidikan Malaysia, khususnya dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Terima kasih.